Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, wabil khusus Habib Alwi bin Syekh Al-Junaid dan juga Ustaz Ali Zainal Abidin, Ustaz Azam, Said Muhammad Ba'alawi wa kadzalik, dan tak lupa pula para jamaah yang hadir di tempat ini dan juga jamaah yang mungkin mengikuti program Anugerah Nabawi Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat di kota Madinah. Jadi selepas hijrah daripada Mekah, Nabi mengajar para sahabat di kota Madinah. Kemudian Nabi bersabda, yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kuntu la a'rifu hajaran bi Makkah idza marartu alaihi usallim alayya. Nabi bersabda, cerita Rasulullah ketika di Madinah ni, saya sangat tahu di Mekah ni ada satu batu yang ni bila aku lalu, bila baginda lalu, dia akan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi cerita ni ketika di Madinah. Berlakunya kejadian ni sebelum Nabi diangkat menjadi rasul atau menjadi nabi. Yang ni masih muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Setiap lalu di kawasan tersebut, Nabi tahu batu ini bersalawat kepada Rasulullah. Ini dengan masa yang sangat panjang, Nabi masih boleh ingat batu tersebut. Diceritakan kepada sahabat, istilahnya Nabi ini bahagia. Bahagia dengan kenangan tersebut. Bahagia dengan yang mana batu tadi bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau sebongkah batu saja yang bersalawat kepada Rasulullah diingat oleh Rasulullah, macam mana kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila kita solawat sekali sahaja, ma min ahadin yusallim alayya, ni hadis ni selalu kita dengar, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Yani tak ada seorang pun daripada umatku, umat Nabi ni terbahagi menjadi dua sebetulnya. Umat Nabi ada nama umat dakwah, ada umat ijabah. Umat tu dakwah semua manusia. Yakni semua yang diajak dakwah oleh Rasulullah, maksudnya yang menerima ajakan Rasulullah. Okey, awak hidup di dunia, masuk Islam. Disuruh yang kafir suruh masuk Islam, yang syirik suruh bertauhid kepada Allah SWT. Maknanya semua manusia yang hidup selepas baginda Rasulullah SAW dan sampai dakwahnya Nabi, mereka disebut umat Nabi, umat dakwah. Ada lagi satu umat, umat ijabah. Umat yang memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesiapa yang hidup semasa selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya dakwah Nabi, baik melalui para sahabat, tabi'in atau tabi'in, bahkan daripada ulama, kemudian dia mengikut apa yang diajarkan Rasulullah, menyembah Allah, bertauhid kepada Allah SWT, mengucapkan dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua rukun Islam, semua rukun iman dia laksanakan, dia yakini, maka orang tersebut dinamai ummatul ijabah, umat yang memenuhi panggilan. Alhamdulillah kita menjadi umat ijabah, bukan zakat umat dakwah. Oleh sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah ni menceritakan tentang akhir zaman, bahwasanya di akhir zaman akan terpecah orang Yahudi. Yani Yahudi ni satu agama menjadi 71, 71, kemudian Nasara menjadi 72, kemudian bukan disebut Islam. Bukan Islam atau muslimin, tak. Mula-mula Yahudi, sataftarikul Yahudi wa tastaftarikul Nasara, akan terpecah Yahudi dan Nasara. Yang last sekali disebutkan apa? Taftariku ummati.
terpecah umatku. Umat yang macam mana? Ummatud dakwah. yakni umat yang memang oleh Rasulullah diajak untuk masuk Islam, ada yang memenuhi itu umat ijabah, ada yang tak memenuhi itu umat dakwah. Kita umat dakwah dan umat ijabah. Jadi yang disebut bukan agama Islam yang terpecah, yakni bukan muslimin yang terpecah, tapi umat Rasulullah. Dalam hadis itu konteks dia umat, disebut umat bukan agama. Jadi memang dalam Islam dia ada banyak aliran lah, kita sebut aliran ni, aliran A, aliran B, aliran C dan mungkin sampai Z. Tapi kalau kita kira susah nak dapat 73 golongan. Tapi kalau kita nak combine semua, nak gabung semua daripada Nasoro, Yahudi, kemudian agama ateis, penyembah berhala, Majusta dan macam-macam punya agama, mungkin akan terpecah menjadi 73. Dan yang masuk surga yang mengikut yakni mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi. Jadi yang mana ni? Yang umat ijabah lah masuk surga. Sebab kafir sendiri kan macam-macam. Kafir ni ada nyembah api, ada pokok yang boleh mungkin boleh keluar suara atau boleh keluarkan air, disembah nantinya. Sembah matahari, sembah bulan dan macam-macam. Itu memang syirik, dah pasti dah celaka. Alhasil kita dijadikan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disebut dalam hadis tersebut ummati, kita lebih khusus lagi umat ijabah. Jadi kita bukan setakat diajak. Oleh itu kadang orang confuse. Yang kafir ni umat Rasulullah ke bukan? Umat Nabi lah. Yang sekarang, yang ni zaman sekarang yang hidup bersama kita ni, yang tidak menyembah Allah, yang mungkin menyembah selain Allah SWT, disebut umat Nabi juga, tapi mereka ummatul dakwah. Kita adalah ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Dan alhamdulillah ini pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak boleh memilih. Kalau kita ikutkan, kalau ini kita ni tak ada kuasa nak jadikan umat ijabah ke umat muslim. Nak lahir bila pun kita dapat memilih. Kita dilahirkan tahun 80, ada 90, ada 60, ada 70, bahkan 2020 mungkin ada lahir. Itu tak ada pilihan langsung daripada baby yang lahir tadi. Itu adalah murni kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita hidup di akhir zaman, dan di akhir zaman ini kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga dipilih oleh Rasulullah sallam untuk menghadiri maulid. Seperti hadis yang mula-mula sebongkah batu tadi yang diingat oleh Rasulullah, kita umat ijabah ini bila solawat kata Rasulullah tak akan teringat. Yang mana Rasulullah kalau kita solawat kepadanya, Allah akan balikkan roh Nabi yang dikatakan wafat. Nabi dah wafat. Okey, wafat tu apa? Wafat tu adalah firakul roh bil jasad, yakni berpisahnya roh dan jasad. Tapi bila ada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka roh akan dikembalikan. Kita juga bertanya juga, lepas tu bila masa roh Nabi ni balik lagi kat tempat dia? Sedangkan setiap masa ada orang yang solawat kepada Rasulullah. Maknanya Rasulullah hidup lah. Yang ni kalau kita, yang ni setiap saat, setiap waktunya ada orang solawat. Mungkin di sini dah malam, orang tidur. Okey. Tempat lain, di Yaman masih nak buat maulid. Di Yaman. Di Pakistan. Ada tempat-tempat lain masih orang bersolawat. Setiap ada orang bersolawat, Allah kembalikan roh Nabi. Dan Nabi kenal siapa yang bersolawat ke atasnya. Mudah-mudahan kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab batu tu, yakni bongkah batu tu, cerita dia dah berbelas tahun, bukan baru semalam hijrah. Tak, ini di Madinah, Nabi belum diangkat menjadi rasul lagi sudah Nabi ingat batu ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dalam bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Juga terima kasih di sini saya diberi kesempatan untuk menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita buat maulid istiqomah setiap hari Sabtu. Yang saya hadir lah, yang tak hadir banyak lagi maulid kat sini. Baik, hari Sabtu ni istiqomah, alhamdulillah. InsyaAllah dengan keistiqomahan ni, maknanya setiap Sabtu ada je solawat dari saya, Ahmad misalkan. Oh, Ahmad ni solawat setiap Sabtu, Ahmad nama dia keluar, Beb Alwi nama dia keluar, Haji Khamsaini nama dia keluar, solawat ke Ustaz Azam. Alhasil semualah nak sebut satu-satu, penat nanti malaikat. Tak apa, malaikat ramai tapi alhasil insya-Allah semua solawatnya akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu alhamdulillah juga majlis anugerah nabawi
mengadakan solawat jamaah, solawat bersama, yakni dalam satu grup WhatsApp, yang mana kita juga mewakili, saya mewakili daripada Majlis Anugerah Nabawi, yang mana majlis ini didirikan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Jani atas cadangan daripada Habib Hussein bin Sheikh Al-Junaid. Di sini kita mengajak para jamaah yang belum join, belum mengikut serta grup solawat Nabi Muhammad SAW, boleh terus kontak number yang ada di ruang komen bawah ni. Bukan bawah saya, di bawah Facebook sana. Baik, di ruang komen tu insya-Allah ada number boleh kontak. So bolehlah register, boleh daftar. InsyaAllah kita boleh bersalawat semampu kita, lagi banyak lagi ramai. Sebab menyebut Nabi Muhammad SAW ini sebetulnya sudah pilihan ya. Tak semua orang boleh bersolawat ni sebetulnya. Tak semua orang. Kadang kita kita sekarang tengah excited solawat. So kadang pada satu masa kita tak boleh langsung, satu hari tu tak solawat langsung kepada Nabi. Wallahu a'lam, kita ni kenapa saya ni tak buat apa? Wah, ada basuh baju lah, ada buat macam ni lah, repair kereta lah, banyak-banyak. Alhasil kalau kita sedari bahwasanya memanglah kalau Allah tak pilih kita untuk selawat, kita tak akan pernah berselawat kepada Rasulullah. InsyaAllah kalau ada orang join grup ni, diingatkan dalam grup nanti dia. Awak belum selawat lagi, dan disuruh update status, bukan update status, update dia punya bacaan selawat dia insyaAllah. Baik. Baginda Rasulullah SAW adalah seorang, cerita dia Syama'il Nabi ni sangat panjang sebetulnya. Tapi Nabi Muhammad SAW mula daripada sebelum lahir, Nabi sudah membuat kemudahan bagi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah. Kita sebagaimana maulid sebelumnya, maulid minggu lepas, Habib Abdurrahman Al-Musawa menerangkan bahwasanya orang yang paling rapat, aqrabukum minni ilayya yauman zilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekatnya nanti di hari kiamat di antara kalian adalah yang paling banyak salawat kepadaku. Baik, memang orang yang kenapa nak dekat dengan Rasulullah? Orang yang dekat dengan Rasulullah mula zaman sebelum Nabi lahir pun semua mengalami satu kemudahan. Satu kemudahan. Bahkan kalau kita tengok balik, kita baca ni maulid yang kita baca sebentar tadi, muka surat 59 ni. Ibunda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengandung Rasulullah, ibunda Nabi tak pernah merasa sakit. Ni Habib Umar menulis kat sini sebab ada hadis yang menyebutkan wahina mahamalat bihi aminatun lam tasku syai'an ya'khudun niswana. Dan ketika Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, mengandungnya, yakni mengandung baginda, tidaklah ibundanya merasa sakit sebagaimana keluhan wanita hamil. Sedia maklum kalau kita punya isteri, yang ada isteri lah, yang belum isteri mak dia mana. Baik. Kita punya isteri dulu masa mengandung penat, suami ikut penat. Tengah malam nak mangga, sekarang bukan musim mangga. Lepas tu ada lagi nak rujak lah, nak salak lah. Kita kena beli kat Singapura sana. Kadang beli kat Jawa kan, jauh. Menyiksa. Siapa menyiksa ni? Baby ni lah. Engkau ni belum lahir dah menyiksa ayah. Alhasil. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW, tengok baginda. Mula daripada ni tak ada muntah. Berat. Mungkin wallahualam ya, ada orang yang mengandung, orang perempuan yang mengandung berat ke tak berat saya tak tahu sebab saya tak pernah mengandung kan. Tapi alhasil wallahualam berat, tapi insya-Allah susah lah sebab kita kalau kita imagine, kalau kita bayangkan ada bantal kat perut kita, so kita nak tidur malam, tak boleh kita tidur terlungkup, tak sedap badan mungkin. Itulah, tapi ibunda bagi Nabi Muhammad SAW tak pernah merasa sakit. Ini kenapa? Kenapa tak pernah merasa sakit? Sebab dia sangat rapat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian selepas lahir juga tak pernah ada baby yang lahir terus sujud. Ada riwayat Nabi ni lahir terus sujud. Ada riwayat terus menghadap ke langit, terus terpancarlah cahaya. Ada baby lahir macam tu. Yang adalah lahir dia padam lampu kan. Maksudnya elektrik terus padam. Itu memang ada wallahualam. Tapi alhasil Nabi lahir padam api,
kesyirikan di mana di Iran. Iran sebut apa, Persia, di Parsi sana, di Persia. Okey, juga berhala-berhala semua terlungkup, bahkan tiang-tiang raja yang menguasai dunia masa itu pun berguguran. Ada tanda semua kesyirikan akan hancur dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab kenapa kita raikan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi meraihkan kelahiran Rasulullah sendiri? Adalah. Nabi kan ditanya ketika Nabi berpuasa hari Isnin, ya Rasulullah, sumta yaumul Isnin, yakni sahabat tanya, puasa hari Isnin? Apa jawaban Rasulullah? Oh, pahala puasa Isnin ni banyak pahala dia. Tak, Rasulullah, fihi wulitu, yakni fiha wulitu, yakni di hari Isnin saya dilahirkan. Yakni Rasulullah meraihkan kelahirannya dengan ibadah, dengan berpuasa. Ibadah tu kan puasa. Okey, ketika dia lahir diraihkan dengan puasa. Maknanya Nabi meraihkan kelahirannya dengan satu ibadah. Kita melahirkan sebagai umatnya, bukan kita melahirkan pula. Kita meraihkan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana sebetulnya solawat ni Rasulullah dah cukup lah solawatnya, sebab Allah sentiasa, Allah ini solawat kepada Nabi tak pernah putus-putus, sebab ayat yang digunakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, itu ayat tu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni menunjukkan alat dawam. Dawam ni yakni sentiasa, berterusan, tak putus-putus. Kalau kita putus lah, banyak putus kita, setakat 30 minit, kadang 3 minit dah putus dah. Menyanyi pula sekarang giliran dia. Alhasil kalau solawat Allah kepada Nabi tak pernah putus-putus dalam ayat ni. Maknanya Rasulullah dah penuh solawat tu. Tapi kita sebab nak perlukan kepada baginda Nabi, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kenapa kita meraihkan kelahiran atau maulid Nabi, sebut maulid Rasulullah SAW. Sebab Nabi sendiri puasa. Adakah di Al-Quran menceritakan tentang kelahiran? Ada Siti Maryam. Falamma wadu'atha unsa, yakni ketika Siti Maryam dilahirkan, bukan Siti Maryam, ibunda Siti Maryam dilahirkan seorang perempuan, yang dilahirkan itu seorang perempuan. Maka ini menceritakan kelahiran juga lah, kelahiran. Adakah Siti Maryam lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh ke kita tak menceritakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan Allah menceritakan kelahiran yang kalau ikutkan di bawah Nabi Muhammad SAW dia punya darjat. Tapi alhamdulillah kita boleh istiqamah dalam maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah satu pelajar teringat soalan satu pelajar ketika Habib Salim Asyatiri di Tarim ni mengajar tentang maulid macam inilah, tentang kelahiran Nabi, apa yang berlaku, banyak keajaiban yang berlaku. Sehinggalah Nabi puasa hari Isnin. Kemudian seorang pelajar ni tanya, mungkin memang dia lurus, tak ada dosa, hati bersih, suci, murni. So dia tanya, angkat tangan, ya Habib, apa hukumnya kalau saya ni puasa di hari lahir saya? So dia nak compare dengan Rasulullah. Akhirnya Habib Salim tak cakap boleh tak boleh. Habib Salim cakap senang je. Okey, apa yang berlaku ketika awak lahir? Saya fikir balik, adakah benda yang istimewa seperti Rasulullah sehingga boleh macam ni? Akhirnya dia tahu diri lah, kalau nak puasa hari Isnin jelah, hari Isnin dan Khamis. Alhasil janganlah kita bandingkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni mula daripada baby, dari kandungan dah lain daripada yang lain. Memang Nabi, oleh sebab itu Nabi menegaskan Allah menyuruh Rasulullah untuk menegaskan, katakan ya Muhammad, aku ni manusia. Kenapa suruh tegaskan aku ni manusia? Sebab kalau kita tengok betul biografi daripada Rasulullah seakan-akan bukan manusia. Tapi ketika ada nas Al-Quran mengatakan aku manusia, katakan qul inni basyarun, yakni katakan aku ini manusia. Maknanya orang yang bukan kita nak bandingkan Nabi dengan manusia biasa, tak, sebab orang bila dah mengkaji biografi atau sejarah Rasulullah, dia akan mengira ini bukan manusia Rasulullah ni. Tapi di Al-Quran nas kita tak boleh lawan. Maknanya kita katakan Nabi seorang manusia, tapi basyarun la kal basyar, seperti
dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Manusia memang, tapi tak seperti manusia yang lain. Mudah-mudahan kita dengan majlis kita solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW diterima dan dijawab pastinya, insyaAllah kita yakin. Yang penting kita mengharap kita boleh berhimpun, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Semua dengan solawat kepada Nabi, semua menjadi mudah. Pada satu riwayat, man shalla alayya mi'atan qadallahu hajatah. Sesiapa yang solat kepadaku 100 kali saja, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Bahkan hadis yang sebut banyaklah hadis solat kepada Nabi yang sebelumnya kan. Jadi kita 100 saja Allah tunaikan hajat. Maknanya kita ni tak payah pening-pening lah. Kita nak apply kerja, nak buat borang ni, nak ajukan buat macam ni, perbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin kita dengan berkat solawat maka akan dikabulkan hajat tadi. Wa bihil afatu tudfa dalam Al-Qur'an, dalam solat Maulid tadi sebentar tadi. Wa bihi, dan dengan Nabi Muhammad SAW afat, bala bencana tudfa akan terangkat semua. Yakni memang rahasia solat kepada Rasulullah SAW sangatlah banyak. Oleh sebab itu kita jangan merasa banyak dalam bersolawat, jangan merasa banyak. Mungkin sebab banyak kita adalah sedikit kan. Sehinggalah pernah Habib Umar, baik cerita sekejap. Boleh cerita? Boleh. Baik. Habib Umar dalam satu majlis, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Umar bin Salim, ya, ini makruf kan. Dalam satu majlisnya dalam ketika mengajar, dia bercerita Habib Umar, ketika haji dia bertemu seorang ulama Syria. Habib Umar bertemu ulama Syria, kemudian ulama Syria biasalah ulama dengan ulama takkanlah cakap tentang saham kan. Saham berapa sekarang atau tentang Bitcoin atau kripto sekarang, tak. Ya ni apa yang dicakap tentang Rasulullah lah. Ya, tentang Rasulullah, tentang ilmu agama. Akhirnya ulama ni Habib Umar cerita tentang Rasulullah, tentang mimpi Nabi Muhammad SAW. Ulama Syria ni bercerita, iyalah ya Syed, saya ni pernah didatangi seorang perempuan di Syria lah, ulama ni kan dari Syria. Okey, didatangi seorang perempuan, dia menangis di hadapan saya. Seakan saya pikir dah dia ni telah membunuh ayah dia kot. Jadi menangis itu sangat-sangat tersedu-sedu macam tu. Mungkin dia telah membunuh suami atau macam mana, membunuh anaknya atau seperti apa. Akhirnya ulama ditanya, kenapa engkau menangis sangat ni? Menangis apa? Teruk Menangis gila ke menangis teruk? Alhasil seperti itu bahasa dia. Akhirnya perempuan tadi, mundu salasa ayyam, mundu salasi layalin ma ra'aitu nabi. Semenjak 3 hari aku tak mimpi Rasulullah, dia katakan. Ulama ni terkejutlah, 3 hari. Kita 30 tahun selamba je tak mimpi Nabi. Bukan 3 tahun, ini 30 tahun tak mimpi Rasulullah. Apa benda ni umat Rasulullah ni? Kita kurang solawat. Akhirnya perempuan tadi ditanya balik, kenapa engkau menangis 3 hari je? Ya ni setakat 3 hari, mungkin esok boleh mimpi Rasulullah. Akhirnya dia, tak, aku sebelum ni aku hari-hari, daily dia mimpi Rasulullah. Wow. Akhirnya ini pasti banyak solawat. Ulama kan terus boleh detect, boleh tahu berapa wirid engkau dengan solawat kepada Rasulullah. Aku selalu baca 15,000, 15,000 setiap hari. Khadijah berapa salawat dia? 1,000 ya. 1,000 pun kadang kita lambat nak update. Oh, 1 juta di semua gabungan. Baik, alhasil 15,000 satu hari mimpi Rasulullah setiap malam. Sehinggalah Habib Umar pun teringat dengan perkataan gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar murid daripada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, murid daripada Habib ayahanda Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Tahu ke? Tak pening. Okey. Jadi Habib Umar mengingat kata-kata guru dia Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad Abdullah Al-Haddar ni, Habib Muhammad Haddar ni anak murid daripada Habib Abdullah Asy-Syatiri. Dia ada kawan, Habib Muhammad Haddar ni ada kawan nama dia Habib Hasan bin Ismail, Habib Hasan bin Ismail Al-Jufri kalau tak silap. Ya. Baik, Al-Jufri yang ada di, kalau tak silap Al-Jufri dia ada di Inat.
Dia merubat inat. Dia Habib Hasan bin Ismail ni selalu bertanya kepada anak muridnya, siapa di antara kalian yang dah seminggu ni, kan selalu ada maulid malam Jumaat, maulid mingguan. Siapa yang di antara kalian yang seminggu dah tak mimpi Nabi? Maknanya dah dicela macam tu lah, kalau seminggu tak mimpi Rasulullah. Kita tak tahu, wallahualam. Last kali kita ni bila mimpi Rasulullah ni. Tapi harap bukan mimpi saja yang kita harapkan, kita juga harap berkumpul berhimpun dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut nama Rasulullah, maka hendaklah kita dengan adab. Sayyidina Malik bin Anas, Imam Malik ni bila nak nyebut hadis kan mandi, pakai perfume, pakai jubah, pakai serban. Kenapa dia buat macam ni? Kerana dia pernah mengalami satu masa dia duduk bersama Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali atau bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kecucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ja'far bin Ja'far As-Sadiq ni bin Muhammad Al-Bagir ni pernah pada masa dah tua lah. Sayyidina Malik bin Anas datang kat majlisnya, disebutkan nama Rasulullah, Sayyidina Ja'far As-Sadiq menangis sampai orang yang tengok tu kasihan menangis. Ni kenapa menangis sangat ni? Kita pun yang tengok tangisan dia, kata Sayyidina Malik bin Anas. Dia sangat nampak wallahualam, nampak macam mana. Ya, semacam kita kalau budak menangis, bapa dia meninggal, ibu dia meninggal, tak ada keluarga, tak ada harta, macam mana dia menangis? Jadi Sayyidina Ja'far As-Sadiq menangis seperti itu ketika dia mendengar Rasulullah SAW disebut. Sebab itu termasuk moyang dia. Sayyidina Ja'far bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Bin Husain, yakni Sayyidina Husain ni sudah anak daripada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Menangis sehinggalah Sayyidina Malik bin Anas ketika menyampaikan hadis Nabi, dia memang hormat. Sampai Sayyidina Malik bin Anas ni, Imam Malik, 4 madhab kan ada Imam Malik. Imam Malik ni bila pergi ke Madinah, dia tak pakai slipper sudah. Dia bila nak buang hajat, dia pergi daripada haram Madinah, keluar sana. So kalau tak nak keluar, jangan buang hajat. Kalau tak nak buang hajat, jangan makan. Kurangi makan maksudnya. Ya alhasil kalau nak buang hajat dia keluar Madinah. Sebab dia tak nak di kawasan yang ada baginda Rasulullah SAW di dalamnya dia nak buang hajat. Adab mereka ni, para ulama kita, para salaf kita pada Rasulullah SAW jauh. Bukan setakat mereka banyak solawat. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, solawat dia 25,000 kali. 25 kan? 25,000 dikatakan times. Ya, betul ya bahasa Inggris. Alhasil 25,000 kali dia solawat setiap hari kepada Rasulullah. Itu dengan adab-adabnya, dengan mengajarnya. So kita berapa? 1,000. Alhamdulillah kalau 1,000. Tapi alhasil kita harap lebih daripada 1,000. Kalau boleh 2,000 ke. Ikut majlis solawat sini 1,000, majlis sini 1,000. Tak perasan kita dah 10 grup kita 10,000 kena setor sekarang. Kena update semua. Tapi alhamdulillah tak akan ada kerugian dan solawat ini pasti diterima. Solawat ini tak akan terbakar oleh riak dan takabur. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah ada kekuatan taufik kepada kita untuk sentiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya boleh sampaikan. Bukan ini saja, panjang juga sebetulnya. Alhasil ada kurang lebihnya, ada salah silapnya. Minta maaf. Terima kasih atas perhatian. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah